Hello, Assalamualaikum. Apa khabar dan salam sejahtera. Saya Jero Azrul. Trading dalam financial market dah hampir 16 tahun dan saya suka share melalui, iaitu obviously dalam YouTube lah, pasal dia more macam practical pada you yang sedang cari dan jumpa saya di semua relevant lah. Compare saya try to promote to dekat luar. Bukan kita tak yakin, tetapi kita nak kurangkan friction pasal ramai juga orang yang tak faham apa yang kita buat dan akhirnya meletakkan satu justifikasi yang mungkin iaitu merugikan kita. Sepatutnya kita fokus kepada apakah tindakan dibuat, tetapi kita fokus kepada apakah resistant yang kita kena meet. Alright guys, so bagi yang trading kan, dia ada beberapa perkara yang saya nak re-highlight iaitu kalau kita nak berjaya dalam trading ataupun kita nak buat apa kita berjaya dalam trading, terutamanya dari segi kewangan, dari segi kita punya, ialah yang you name it lah, yang you fokus ke mungkin ialah untuk kebebasan kewangan, untuk kebebasan masa, untuk kebebasan lokasi kan. Satu perkara yang you kena jelas adalah memang benda ni memang wujud lah. Wujud maksudnya apa yang you lakukan, maksudnya dari segi apa yang you buat, you dalam the right platform. Itu memang saya boleh bagi you assurance. Tetapi macam mana sebenarnya kita nak betul-betul dapat hasil dekat sini? Okay, untuk betul-betul dapat hasil kat sini, kita kena clear cut dari segi dia punya output guys. Output ataupun outcome dia. So, jadi outcome ni, dia sangat-sangat penting untuk kita measure. Sebab what you don't measure, you don't get result. So, jadi saya nak you measure. Okay, so basically lah saya nak you measure. What you don't get, what you measure, you get result. So, you tak measure, you tak get result. So, macam mana nak measure? Okay, measure ni, kita kena measure beberapa perkara yang penting. Measurement output kita yang betul-betul menghasilkan kita hasil yang sedia ada ialah, satu ialah you mesti measure, pada saya lah obviously, you boleh pakai apa-apa platform ataupun software, ialah MyFXBooks. MyFXBooks. So, bila you pakai MyFXBooks ataupun you boleh pakai yang lain-lain pun macam FX Blue dan sebagainya kan. Tapi point utama saya ialah you kena ada measurement. Sebab bila you ada measurement macam tu, apa yang berlaku ialah, iaitu bila you start measure, you akan dapat lihat satu ialah you ni ada persen tak tiap bulan, consistent persen, ataupun you punya persen tu fluctuate. Okey, turun naik ke atas 1000% mati MC. Tu tak mau guys. Kita nak cari satu standard, iaitu percentage guys. Okey, kita nak cari satu standard percentage. So, maksud standard percentage tu maksudnya lah, iaitu let's say you buat decent, just let's say you punya decent output you ialah 15%, 10%, 12%, 18%, 30%, 50%. Jadi dia graf tu lebih tak fluctuate. Kalau fluctuate tu maksudnya risk pada you lah, sebab bila fluctuate tu maksudnya drawdown tu tinggi. Jadi tu nombor satu Okay guys, saya nak you jelas guys. Nombor satu ialah you tolong fokuskan kepada ialah tengok graf tu sendiri dekat measurement. Itu level satu lah. Okay, so jadi pada masa yang sama juga, macam mana you nak fix benda ni, you fixkan dengan iaitu you punya dinamakan sebagai trading framework. So, trading framework tu nombor satu, you kena tengok teknik ataupun saya panggil lah metodologi. Teknik you tu, berapakah dia punya win-loss ratio, risk-reward ratio dia, dan berapakah break-even point dia, yang sebenarnya bila you trade, profitability dan juga expectancy dia positif. Okay, probability dan juga expectancy dia positif. So, benda tu kena ambil kira guys. You jangan main-main, you kena ambil kira benda tu. Sebab kalau you tak ambil kira benda tu, dia akan merugikan you dalam jangka masa panjang. Jadi you macam keep doing dan dia jadi macam hope. Hope harap hope benda ni berjaya. Hope aku keep doing benda ni dah, hope aku berjaya one day. Dia tak boleh hope lah. Dia kena practical, dia kena realistik, dia kena betul-betul iaitu fokus pada tindakan yang you nak buat. Dia tak boleh main hope. Jadi dia tak boleh macam hope trading, hope investing. Dia tak boleh. Dia memang kena clear cut. Kita ni berapa, kita ni nak buat apa, dan berapa income kita dapat, dan expectancy kita berapa, profitability kita ni berapa. Benda tu kena clear guys. Okay, so jadi maksud saya sekarang ni ialah satu perkara yang kena jelas, iaitu kita kena ada measurement di mana trading framework kita tu berjaya ke tak. Salah satu metodologi. Dia tak cukup teknik saja guys, dia kena masuk money management. Jadi money management ni kena tengok juga. Kadang-kadang saya hebat, $100 jadi $200. Reward tinggi. Saya kata kepala otak, reward tinggi bodoh ke apa kan? Sebab $100 jadi $200, you perlukan ialah 200%. You expose kepada margin call ataupun account bloat lah 2.5 times tau. Maksudnya kalau you win 10%, you expose kepada 25% margin call punya exposure kan, ataupun loss punya exposure.
So bayangkan kalau you buat 100%, dah confirm margin call lah. 50% confirm you akan margin call ni. So jadi apa yang saya nak highlight pada you, ialah you faham benda-benda macam ni guys. Okay, benda-benda macam ni dia main peranan. Pasalnya dia akan bagi you satu ialah, iaitu konsep kaitan dengan apa you buat dan juga memberi you impact untuk jangka masa panjang. Clear? Saya harap you clear pasal benda tu, dan hopefully you jelas apa yang saya maksudkan. So satu ialah you kena tengok, iaitu you punya money management ni relatable ke tak. Kan contoh saya kata pada you ialah, iaitu beberapa perkara yang utama. Iaitu saya tanya you, kenapa saya kata okay 100 jadi 200 saya kata return dia rendah? Pasal apa? Exposure dia terlalu tinggi, exposure risk tinggi. Sebab you perlu buat 200% guys. Adakah dia tak viable coach? Viable, boleh buat. Tapi adakah dia boleh ke tidak? Tu satu hal. Satu lagi ialah you punya exposure pada risk, loss risk tu. Okay, dan berbalik kepada iaitu kita punya konsep lagi satu. Kalau you tengok kalau you ada let's say $10,000, yang ni orang main marah saya ni kan. Sebab bagi saya the new way lah, kalau you ada $10,000, jangan fikir je macam mana dapat duit macam mana. Saya akan cerita kemudian mungkin dalam video tutorial ataupun live saya. Tapi point saya lah, untuk dapat $200 hanya perlukan lebih kurang dalam 2% saja. Sangat rendah. Jadi sebenarnya sebab tu kita nak pergi kepada ialah low risk high return. Itu konsep saya bawa low risk high return, bukan low risk low return. Siapa kata macam tu? Kadang-kadang orang tak faham pasal modal tu, dia tak faham macam mana nak capitalize ataupun dia nak scalekan dia punya capital dengan lot layer dan juga lot layer berdasarkan capital dia. Itu kita saya bagi skill. Alright, so jadi tu antara key utama yang saya nak highlight pada you, supaya you faham apakah apa first aku kena buat, second kena buat. Okay, yang seterusnya kita nak pergi pada iaitu mengenai mindset. Okay, mindset ni dia adalah key kepada macam mana you urus money management ataupun you urus you punya iaitu metodologi tadi. Okay, so kalau you mindset you objektif you terlalu pada reward, obviously you punya money management akan ke laut dalam, dan juga you punya metodologi pun hebat macam mana, bagus macam mana pun akan still fail, pasal akan kena risk yang tinggi. Jadi you kena tengok ialah adakah you punya mindset berdasarkan risk atau reward. Nombor dua ialah adakah you punya iaitu expectation you realistic ke tidak. Kita kena tengok juga. Sebab pada saya fokus pada acceptance. Itu market always 50-50, market is random. Dan juga market is high adversity, maksudnya dia akan sentiasa nak cari jalan kill kita. So tugas kita bukan saja make money, tetapi kita nak survival kalau anything happen. Dan juga kita nak fokuskan kepada yang seterusnya, iaitu kita kena ada juga ialah accept loss. Kita kena accept loss ni, sebab loss ni is a part of trading. So kita daripada profit dan loss tu kita akan dapat income. Macam tu cerita dia. Alright, so itu yang saya nak highlight untuk perkongsian pada hari ini, supaya you understand apakah sebenarnya key element yang membolehkan kita ni berjaya tak berjaya. Tetapi pada masa sama juga kita kena understand apakah juga key element yang kita perlu ambil. So nombor satu guys ialah you kena menguasai bukan saja teknik, you kena menguasai apakah dia punya money management, ilmu management. You kena menguasai ilmu mindset. Okay, walaupun you orang baru, walaupun you orang yang dah kira sebelum ni lah up and down tak konsisten. So ini sesuai guys. So trading framework ialah satu blueprint 15 tahun yang saya kenalkan pada ramai orang sebenarnya dah beberapa tahun dulu. Cuma dalam sekarang ni lebih sistematik. Pasal ialah dah lama-lama sharing dan sebagainya, akhirnya dapat macam iaitu satu macam framework yang lebih jelas lah untuk share pada you semua. Dan pada masa sama juga you kena understand yang ini adalah key utama untuk you sukses dalam trading jangka masa pendek dan juga jangka sepanjang. So the first key things ialah you kena ada trading framework. Sebab dia merupakan pengalaman 15 tahun saya yang saya deconstruct dia satu persatu, supaya you boleh model dan dapat result yang sama atau lebih baik. Kan? Walaupun you orang baru. So benda ni akan bantu you untuk you betul-betul dapat hasil ni. Dia adalah 15 tahun. Dan dalam apa yang saya buat juga, macam contoh dalam Trading from Zero program saya lakukan ialah saya juga deconstruct, saya pecahkan dia kepada action plan, supaya orang yang sebelum ni loss, sebelum ni ialah tak tahu apa maklumat dalam nak trading ni sebagainya, dia akan dapat iaitu hasil yang hampir sama ataupun lebih baik. Adakah dia worth it untuk you, worth untuk you kalau you belajar dan learn, dan you dapat duit money, you dapat duit ataupun money again and again. So benda ni akan totally jadi game changer guys. Alright, so hopefully you dapat sedikit maklumat, tetapi pada sama juga very insightful, supaya you boleh tahu apakah key penting iaitu untuk memulakan trading yang berjaya. So ini adalah macam things to ponders, ataupun kita relax berfikir pada hujung minggu, apakah sebenarnya yang kita nak
buat untuk next week, dan macam mana kita nak reconfigure apa yang kita buat supaya kita ada satu blueprint yang proven, yang you boleh follow. You ada action plan yang you boleh step by step you boleh execute benda tu dengan mudah. Dan paling penting ialah macam mana juga kita ni nak trade. Kalau kita modal besar macam mana, modal kecil macam mana. Macam mana juga kalau kita tak ada masa. Semua tu boleh solve sebenarnya. Dan salah satu benda best pula dalam trading ni, kita tidak perlu satu obviously menjual barang. Kita obviously kita tak perlu support customer ya. Dan paling best dalam trading juga ialah you tidak perlu lekat dekat office ataupun satu tempat. Dan kalau yang lain juga trading juga ialah dia buat you apa yang you nak dapat sebelum ni dalam hidup ialah memang sangat-sangat achievable. Dan apa benda yang akan bantu ialah mentor yang dah proven, yang memang dah ada hasil. Macam mana nak tahu mentor tu proven? Selain daripada tengok awards dia ke, performa dia, mentor proven ni ialah sistem. Ada tak sistem yang workable oleh seorang mentor yang dah berjaya tu, bila you apply, you boleh duplicate benda tu. You faham? So sistem tu yang akan buat you berjaya. Mentor ialah untuk kita ambil inherit ataupun kita nak copy blueprint tu, sistem tu, dan kita boleh apply. Tu nombor satu. Maksudnya tengok ada tak banyak student berjaya. Nombor dua ialah you kena tengok juga ialah selain daripada sistem ataupun apa yang membuatkan student itu berjaya atau tidak, ialah you tengok juga ialah support. So ada tak mentor tu bagi support yang berterusan. Tambah-tambah ialah dalam iaitu live trading sama-sama. Really important guys. You kena faham belajar ni banyak daripada live trading sebenarnya. Dan belajar juga banyak daripada ialah bila kita loss sebenarnya. Okay, jadi itu yang sebenarnya akan bagi you iaitu satu blueprint dan juga bagi you satu flow di mana ini akan jadikan you satu game changer yang berterusan dan juga berjaya dalam untuk jangka masa panjang. Alright. Okay, jumpa lagi dan salam hormat dan all the best semua dan selamat berjaya.